Okey, bab 6, persamaan linear. Okey, persamaan linear ni ada dua jenis. Sebelum kita masuk kepada kedua-dua jenis, kita pergi ke bahagian yang tengah-tengah dulu, yang dalam awan yang berwarna merah. Okey, persamaan linear ini adalah dia punya konsep Persamaan linear mestilah mempunyai tanda sama dengan. Tanda sama dengan. Ini wajib. Sebab tu nama dia persamaan. Kalau tadi ungkapan, kita tak ada tanda sama dengan. X tambah Y, 4X, 2X tambah Y, macam tu je. Tapi untuk persamaan linear, kita ada tanda sama dengan. Kuasa pemboleh ubah ialah 1. Kuasa 1. Mohon siapa? Okey. So, dekat sini kita akan tengok beberapa contoh yang mana adalah persamaan linear, yang mana bukan. Okey, so yang pertama sekali kita tengok X tambah 5 sama dengan 8. So, boleh ubah dia adalah X. Okey, dekat X tu tak ada kuasa 2, kuasa 3 ataupun kuasa yang selebihnya. So, bermaksud X dekat sini adalah kuasa 1. Okey, syarat tu dah dipenuhi. Dan kemudian dia ada tanda sama dengan. Okay, so jadi soalan nombor 1 ni dia adalah, soalan nombor, contoh nombor 1 ni dia adalah persamaan linear yang nombor 1. Sebab X, pemboleh ubah dia dengan kuasa 1 dan dia ada tanda sama dengan. Okay, yang kedua, Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. So, pemboleh ubah dia adalah Y. So, kita tengok kat situ, Y pun tak ada kuasa 2, kuasa 3 atau selebihnya. Kemudian dia ada sama dengan. Okey, jadi bermaksud yang ini pun adalah persamaan linear. Okey, 6P tambah 4Q sama dengan 9. So, dekat sini kita ada dua pemboleh ubah iaitu P dengan Q. Okey. Kita tengok kuasa pada P dengan Q. Kedua-duanya pun tak ada kuasa 2, 3, 4 atau 5. Kemudian kita ada sama dengan. So, yang ini pun dia adalah persamaan linear. Okey, yang keempat, 3N tambah 1. Okey, so kita tengok kat sini, pemboleh ubah dia N. Kuasa pun 1. Tetapi dia tak menepati syarat iaitu dia tak ada sama dengan. So, yang ini bukan pemboleh ubah. Ini bukan persamaan linear. Okey? Okey, yang seterusnya 3H kuasa 2 tolak 1 sama dengan 5. So, kalau kita tengok kat sini, pemboleh ubah dia adalah H kuasa 2. So, kita tahu persamaan linear, kuasa pemboleh ubah adalah 1. So, H kuasa 2. Yang ni dah tak menepati syarat sebab kuasa 2. So, yang ini bukan persamaan linear. Okey, yang seterusnya 4 per X tambah 1 sama dengan 3. So, kat sini pemboleh ubah dia adalah X. Tetapi dia berada di bawah. Dia adalah pecahan dan dia berada di bawah. So, yang ini bila dia ada kat bawah, kuasa dia adalah negatif 1. So, yang ini pun bukan persamaan linear. Okey? Okey, kita dah bezakan. Yang mana tak faham? Nombor 1? Tak apa, boleh tanya. Okey, saya ulang balik Okey, tak apa. Boleh tanya, jangan takut. Okey, yang pertama, X yang ni yang saya tanda garis warna biru betul kan? Okey, X tambah 5 sama dengan 8. So, dekat sini pemboleh ubah yang kita ada adalah X. Dan pada X, sorry siapa yang on mic? Minta off dulu. Okey, so X ni dekat sini dia tak ada kuasa 2, tak ada kuasa 3 atau selebihnya. Bermaksud X ni kuasa dia adalah 1. Okey, so dia dah menepati syarat pertama.
Okey, kemudian kalau kita tengok X tambah 5 sama dengan 8. Dia ada tanda sama dengan. Dan dia menepati syarat lagi satu. Sebab tu X tambah 5 sama dengan 8 ni adalah persamaan linear. Berbeza dengan kalau kita tengok yang ni tadi saya dah gariskan ni 3N tambah 1. N ni pun pemboleh ubah. Kuasa dia 1. Tapi dia tak ada sama dengan. Dia tak ada sama dengan. Jadi sebab tu 3N tambah 1 dia bukan persamaan linear. Persamaan ni, maksud persamaan dia mesti ada tanda sama dengan. Maksud persamaan. Itu yang paling penting. Dan kuasa pemboleh ubah mesti 1. So bermaksud kalau contohnya saya bagi contoh lain X tambah Y sama dengan 4. So kita tengok kat sini X adalah pemboleh ubah, Y adalah pemboleh ubah. Dan dekat X dengan Y ni tak ada kuasa. Maksudnya tak ada kuasa 2, 3, 4. Bermaksud kuasa dia adalah 1. Jadi ni adalah persamaan linear. Okey, tapi kalau contohnya X kuasa 2 tambah Y kuasa 3 sama dengan 4. Okey, X dengan Y ni pemboleh ubah. Tetapi dekat X kuasa 2, dekat Y kuasa 3. Syarat persamaan linear, kuasa mestilah, kuasa pemboleh ubah dia ialah 1. So yang ini bukan persamaan linear. Okey, ataupun kalau awak jumpa contohnya X tambah 3. Macam ni je. X tambah 3. So, X ni pemboleh ubah. Kuasa dekat X 1. Tapi, dia tak ada sama dengan. So, dia bukan persamaan linear. So, persamaan linear pemboleh ubah mestilah kuasa dia 1 dan dia mempunyai tanda sama dengan. Okey? Okey. So, apa itu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Bermaksud, nak secara ringkas ni maksudnya dalam satu persamaan tu ada satu huruf sahaja. So, kalau kita tengok daripada contoh yang kita dah buat ni, daripada contoh yang tadi, X tambah 5 sama dengan 8, Y per 2, 6P ni. X tambah 5 sama dengan 8, kat sini X sahaja pemboleh ubah dia. Jadi, dia masuk dalam kategori yang sini. X tambah 5 sama dengan 8. Dia adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Yang kedua, Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. So, pemboleh ubah dia Y sahaja. So, dia pun masuk dalam kategori yang ni. Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. Yang seterusnya, 6P tambah 4Q sama dengan 9. Kita ada P dengan Q. Ada dua huruf. Bermaksud dia adalah dua pemboleh ubah dekat sini 6P tambah 4Q sama dengan 9. Itu sahaja sebenarnya beza antara persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dengan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Dan dia akan ada sedikit perbezaan bila kita nak buat penyelesaian nanti. Tapi yang penting awak tahu macam mana nak bezakan yang mana persamaan linear, yang mana bukan. Dan yang mana persamaan linear satu pemboleh ubah, yang mana persamaan linear dua pemboleh ubah. So, yang seterusnya saya akan masuk adalah penyelesaian persamaan linear. Bab ni sangatlah penting. Mengapa? Sebab nanti kalau awak tak mahir bab ni, awak akan bawa sampai tingkatan 5. So, macam mana nak selesaikan, macam mana nak pindah-pindah. So, yang inilah yang penting. Yang pertama, bila kita ada soalan, X tambah 2 sama dengan 6. So, saya gunakan warna yang terang sikit. Saya gunakan warna warna apa? Purple. Purple. X tambah 2 sama dengan 6. So, kat sini kita nak dapatkan X. Maksudnya yang ini yang kita kena gerakkan ke sini. So apabila kat sebelah sini tambah, kita akan gerakkan, dia akan jadi tolak. Dia akan jadi sebaliknya. So apa yang berlaku adalah dia akan jadi X sama dengan 6 tolak 2. So 6 tolak 2 kita boleh buat kan? Ada yang tak erti nak kira 6 tolak 2?
So, kita akan dapat X 6 tolak 2 adalah X sama dengan 4. So, ni jawapan dia. Okay? Okay. Di sebelah sini pula, X tolak 4 sama dengan 3. So, apabila di sebelah sini tolak, bila kita pindah, yang berlawanan dengan tolak adalah tambah. So, dia akan jadi tambah. So, what happen? Apa yang berlaku adalah X sama dengan 3 tambah 4. So, kita boleh kira lah 3 tambah 4. So, kita dapat X sama dengan 7. So, ni jawapannya. Okay? Okay, nombor 3 pula. M per 2. M per 2 ni maksud dia adalah bahagi. Okay, bahagi berlawanan dengan dia bila kita pindahkan dia akan jadi darab. Ni maksud dia sebenarnya M bahagi 2. So, bahagi bila kita nak pindah sebelah sini dia akan jadi darab. So, dia akan jadi M sama dengan 6 darab 2. So, kita akan dapat 6 darab 2 iaitu M sama dengan 12. So, ni jawapan dia. Okey, nombor 4. 2P sama dengan 8. 2P ni bermaksud adalah 2 darab P. Kan? So, bila darab, okay, rapat sangat. Saya jarakkan sikit. 2 darab P. So, bila darab, bila kita pindah sebelah sini, dia akan jadi bahagi. Dia berlawanan. Bila dia pindah tu, dia akan jadi berlawanan. So, kita akan dapat P sama dengan 8 bahagi 2. Awak boleh juga tulis 8 ataupun awak boleh tulis 8 bahagi 2. Dua-dua boleh gunakan. So, kita akan dapat P sama dengan 4. Okay. Okay, so kita teruskan. Okay, kalau yang melibatkan, maksudnya yang ni yang basic, tambah tolak darab bahagi kan, yang pertama ni. So, soalan nombor 5 ni dia dah gabungkan beberapa keadaan. Okay, kalau buat mas, kita tahu kita kena buat darab bahagi dan tambah tolak kan. Okay, tetapi untuk nak selesaikan persamaan linear ni, keadaan dia terbalik. Kita kena selesaikan dulu tambah tolak, baru kita boleh selesaikan darab bahagi. Maksudnya, kita kena pindahkan yang tak ada pun boleh ubah. Kalau kita tengok soalan nombor 5 ni, yang tak ada pun boleh ubah adalah yang ni, 2 ni kan. So maksudnya 2 ni yang kita kena pindah dulu. So kat sini tambah 2 maksudnya pindah sini dia jadi tolak. So sebelah akan tinggal 3x. So sama dengan 14 tolak 2. So kita akan dapat 3x sama dengan 12. Okay, so 3x ni tadi macam kita tengok nombor 4 bermaksud 3 darab x. So 3 sebelah sini darab, maksudnya bila kita pindahkan sebelah sini dia akan jadi bahagi. So dia akan jadi x sama dengan 12 bahagi 3. So sebelah sini saya buat sebelah So kita akan dapat x sama dengan 4. So ni jawapan dia. Okay, nombor 2 pula, 2 kurungan x tambah 4 sama dengan 2. Bila ada kurungan ni bermaksud, okay, kita boleh pindahkan dulu. Kurungan ni maksudnya darab. So, kita boleh pindahkan sebelah sini, 2 ni. Darab ni kita pindah sebelah sini, kita jadi bahagi. Okay. Ataupun kita boleh kembangkan tapi kita pindahkan dulu. So, kita akan dapat x tambah 4 yang sebelah sini. So, sebelah adalah 2 bahagi 2. So, 2 bahagi 2 adalah 1. So, sebelah sini masih lagi x tambah 4. So, kita nak dapatkan nilai x tambah bila pindah dia jadi tolak. So, kita akan dapat x sama dengan 1 tolak 4. Iaitu x sama dengan negatif 3. Okay. Okay. Nombor 7. Nombor 7 kita tengok yang mana tak ada pemboleh ubah. Yang kat atas ni ada y.
So yang tak ada pemboleh ubah adalah yang di bawah ni. 9. So 9 ni di bawah maksudnya dia bahagi. So bila pindah ke sini dia akan jadi darab. So kita akan dapat 7Y tolak 6 sama dengan 4 darab 9. Okay. So 4 darab 9 kita dapat 36. So yang sebelah sini masih lagi 7Y tolak 6. So tolak 6 pindah dia jadi tambah. So 7Y sama dengan 36 tambah 6. So 36 tambah 6 adalah 42. So 7Y sama dengan 42. So 7 pula kita pindahkan. Dia akan jadi bahagi. So Y sama dengan 42 bahagi dengan 7. Iaitu kita dapat 6. Okay. Okay. Saya tak sempat nak masuk kepada persamaan serentak. Persamaan linear serentak. Okay. Saya akan tunjukkan satu saja contoh dulu untuk persamaan linear serentak. Kalau sempat kita akan masuk dua-dua contoh. Okay. Kita cuba habiskan juga bab ni. Sebelum awak nak berhari raya kan. Okey, persamaan linear serentak, kalau awak cek dalam buku teks awak ada macam-macam kaedah. Tapi hari ni yang saya nak terangkan ni hanya satu kaedah saja, iaitu kaedah penghapusan. Okey, apa tu kaedah penghapusan? Kalau kita tengok soalan pertama, X tambah Y sama dengan 5, 2X tolak Y sama dengan 22. Okey, kita tengok soalan pertama je dulu. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, yang mempunyai perkali yang sama. Maksudnya nombor depan dia sama adalah Y. Kat sini kan Y. Kenapa? Sebab dua-dua tak ada nombor, maksudnya dua-dua adalah satu. So Y ni yang kita nak hapuskan. Tapi kat sini satu tanda tambah, satu tanda tolak. So macam mana kita nak buat adalah okay. Apabila satu tanda tolak, satu lagi tanda tambah, persamaan pertama, yang ni persamaan kedua So maksudnya apa yang kita boleh buat adalah persamaan pertama tambah dengan persamaan kedua. Dengan syarat tanda dia berbeza, satu tambah, satu tolak, so kita kena tambah. So kat sini apa yang berlaku, kita akan tambah dia secara memanjang macam bentuk lazim. So X macam ni. So X tambah dengan 2X, kita akan dapat 3X. Y tambah negatif Y, kat sini dah jadi kosong. So apa yang berlaku kat sini, kalau ada yang tak jelas, yang berlaku kat sini adalah positif Y tambah negatif Y. So dia akan jadi Y tolak Y. So habis dah kan Y tu untuk yang ni. So kat bawah ni kosongkan je lah sebab dah habis. So yang seterusnya 5 tambah 22. So kita akan dapat 27. So sama dengan. So kita boleh selesaikan dalam sini. Maksudnya yang tinggal adalah 3X sama dengan 27. So 3 macam tadi kita buat 3 ni kat sini darab. Maksudnya bila kita pindah dia akan jadi bahagi. So apa yang berlaku adalah dia akan jadi X sama dengan 27 bahagi 3. So kita akan dapat X sama dengan 9. Dah selesai ke? Belum. Kenapa? Sebab kita tengok ada Y. So kita nak dapatkan pula nilai Y. So saya gunakan persamaan pertama. Saya gunakan warna lain sikit supaya nampak. Okay, so persamaan pertama iaitu X tambah dengan Y sama dengan 5. So kita dah dapat nilai X. Kat sini saya gantikan. 9 tambah Y sama dengan 5. So 9 ni positif. Maksud dia adalah tambah.
So bila kita pindahkan dia jadi tolak. So jadi Y sama dengan 5 tolak 9. Jadi Y sama dengan negatif 4. So barulah kita boleh buat kesimpulan iaitu jawapan dia X sama dengan 9, Y sama dengan negatif 4. So jawapan awak mesti tulis dua-dua. Maksudnya kena dapatkan nilai X, kena dapatkan nilai Y. Okay, saya sambung lagi sikit soalan yang nombor 2 ni. Last boleh saya ambil masa 5 minit. Okay. Okay, soalan yang kedua, 2X tambah 5Y sama dengan 14. 3X tambah 4Y sama dengan 7. So, okay, kita tengok kat sini pemboleh perkali untuk X dengan Y tak sama. Yang sini 2, yang sini 3, yang sini 5, yang sini 4. So, saya nak mudah, saya nak samakan X. Memang tak sama tapi kita nak kena samakan dulu baru kita boleh buat operasi. So, apa yang awak kena buat? Saya darab silang. Maksud darab silang. Okay, kita tengok perkali di hadapan X untuk yang di bawah adalah 3. So, maksudnya yang di atas ni kena darab 3. Perkali yang di atas 2. Maksudnya yang di bawah kena darab 2. So, apa yang kita dapat? Yang baru, maksud ni 3 ni kena darab setiap satu kan? Kena darab 2X, darab 5Y, darab 14. So, kita akan dapat yang baru iaitu 3 darab 2 adalah 6X tambah dengan 15Y sama dengan 14 darab dengan 3, 42. Okey. Manakala barisan yang kedua pula, yang ni 2 ni pun sama, kena darab dengan 3X, kena darab dengan 4Y, kena darab juga dengan 7. So, kita akan dapat 6X tambah dengan 8Y sama dengan 14. So, barulah kita nampak kat sini. Sama kan dia punya perkali. So, barulah kita boleh buat seperti yang kita buat dekat soalan sebelum ni. Okay, so macam mana kita nak hapuskan? So, yang ni adalah persamaan ketiga sebab ini yang baru. Yang ni adalah persamaan keempat. So, macam mana kita nak hapuskan? Maksudnya 6 kena tolak 6 lah kan untuk nak dapat ke kosong. So, maksudnya yang ketiga tolak dengan yang keempat. So, kita tolak dia macam ni. So, kita akan dapat kosong. So, 15 tolak 8, kita akan dapat 7Y. 42 tolak 14, kita dapat 28. Okay. So, kita dah boleh selesaikan. So, 7 ni kita boleh pindahkan. Kita dapat Y sama dengan 28 bahagi 7. Maka Y kita dapat adalah 4. Okay, kita kena dapatkan pula nilai X. Okay, awak boleh pilih sama ada awak nak guna persamaan yang mula-mula ni, yang pertama, ataupun yang kedua, yang ketiga ataupun empat. Terpulang, yang mana-mana. Okay, so sekarang ni saya nak mudah, saya ambil yang atas sekali. Saya guna yang pertama. Saya gunakan persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama iaitu 2X tambah 5Y sama dengan 14. So, saya masukkan nilai Y. So, kita dapat 2X tambah 5. Y kita adalah 4 sama dengan 14. So, 5 kurang 4 ni maksudnya darab. So, kita dapat 2X tambah 20 sama dengan 14. So, kat sini tambah. Bila kita pindah, dia akan jadi tolak. So, kita dapat 2X sama dengan 14 tolak 20. Jangan pindah-pindah 20 ni ke depan pula. 14 ni masih di depan sebab dia yang asalnya berada di sebelah kanan. So, kita akan dapat 2X sama dengan negatif 6. So, X, 2 ni pula kita pindahkan sama dengan negatif 6 bahagi dengan 2.
So, X kita adalah negatif 3. Maka kita boleh buat kesimpulan jawapan yang kita dapat adalah X sama dengan negatif 3, Y sama dengan 4.